Untuk lesson kali ini, kita akan belajar cara untuk menggunakan lampu ataupun lights sebagai pencahayaan dalam scene 3ds Max. Okay. Untuk sini saya dah sediakan terlebih awal sebuah plane pada saiz 4000 kali 4000 dan sebuah teapot. Okey, pun tak pasal lebih kurang 10. Cuma yang ni saya naikkan sikit lah segmen dia, nak bagi kontur terlalu sikit. Dua-dua ring yang putih. Okey, dua-dua sebenarnya warna putih. Bezanya pada teapot saya bagi dia sedikit glossy lah, bagi dia licin sikit. Jadi mudah untuk kita appreciate lagi lah efek nanti tu. Okey. Dan untuk meletakkan lampu dalam sendiri kita ni, menunya pada create, pada label bawah ni geometry shapes lights. Okay, lights. Okay. By default sepatutnya dia akan paparkan menu photometric. Okay. Cuma untuk ke peringkat asas lebih mudah untuk menggunakan lampu standard berbanding photometric, kerana lampu photometric yang ada di sini lampunya menggunakan unit fizikal. Maksudnya lampu yang menggunakan standard seperti kandela, lumen, sebagai dia ukuran kumpulan lampu tu. Jadi tu satu. Lepas tu sifat lampu tu sendiri, bagaimana apa zon pencahayaan tu macam mana, semua tu dia agak terhad. Jadi untuk permulaan sebaiknya kita start dengan standard dululah. Nah, di sini ada beberapa options. Dua tu sebenarnya sama, cuma dia ada beza pada kategori. Satu target spot, satu lagi free spot. Lampu spot, tapi dua option berbeza, sama juga dengan lampu direct. Satu version target, satu version free. Dan bawah ni kita ada Omni, Skylight, dan dua yang bawah ni mungkin ramai yang akan sebut Mister. Tapi sebenarnya ini bukan Mister, yang ni lebih pada singkatan Mantle Ray. Mantle Ray iaitu rendering engine yang disertakan sekali dengan 3ds Max 2010 ni. So MR saya kata pada Mantle Ray. So untuk material sini pun dia bagi dua option lampu lah, satu Omni, satu Spot. Jadi untuk kali ini kita akan start dengan lampu Omni dulu. Cara untuk menggunakan lampu Omni, saya tekan ke view lain. First kali kita aktifkan butang Omni. Klik sekali di viewport, dan terus klik kanan untuk berhenti. Saya ulang. Klik sekali untuk aktifkan, klik sekali kat viewport untuk letak lampu, dan terus klik kanan. Kenapa klik kanan? Sebab biasanya ramai mungkin terlupa bahawa dia dah klik lampu, tapi disebabkan ikon diamond yang pada Omni ni agak kecil, jadi dia mungkin tak perasan. Jadi dia klik lagi, dan klik lagi, dan klik lagi, dan klik lagi. Sebenarnya dia dah tambah banyak kali. Nampak? Dia dah tambah banyak kali. Itu sebab saya showkan setiap kali lepas klik sekali. Bila dah keluar ikon tu, terus klik kanan. Terus klik kanan. Ini lampu kita. Alright. Jadi yang ni contoh pencahayaan dia oleh lampu tu lah. Dan kita perhatikan kat sini lampu ni berada pada kedudukan yang agak depan. Alright, agak depan, dekat atas. Dan lampu ni kalau kita alihkan dia, akan ada kesan langsung pada pencahayaan pada objek ni lah. Alright. Dan saya render kesan dia. Alright. So ni lampu standard. Lampu Omni. Nah, lampu Omni sifatnya dia menyuluh 360 darjah. Daripada satu point dia akan menyuluh dari situ 360 darjah. 360 darjah di seluruh semua tempat. Daripada satu point dia seluruh semua tempat. Sesuai untuk pencahayaan yang seolah macam mentol ataupun lampu lilin. Maksudnya bermula dari satu point dan dia kembang dari situ. Dan dia pancar dari situ. Kita tengok pada menu parameternya.
Okey, untuk setiap lampu dalam DS Max, option pertama yang agak obvious, dia akan bagi fungsi on atau off. Okey, walaupun nampak macam agak redundant, yalah kenapa nak letak on, boleh je delete kan, okey, kalau tak nak lampu. Okey, yang ni bila kita dah start modeling yang lagi detail, kita dah start tambah macam-macam lampu pada scene kita dan kita dah tune lampu kita ikut kesesuaian ruang yang kita dah buat. Okey, maka agak leceh kalau lampu yang kita dah letak elok tu kita padam, lepas tu kita kena letak balik. Okey, nak kena setting balik. Jadi tak perlu padam, kita boleh on atau off-kan saja. Okey, on atau off-kan saja. Okey. Itu satu. Dan nombor dua di bawah ni shadows. Okey, fungsi shadows. Okey. Yang ni kadang-kadang ramai yang lupa akan keperluan untuk gunakan shadows. Misalnya di dalam scene video ni. Okey, saya cuba render besar sikit. Okey, bagi dia nampak lagi jelas. Okey. So kalau kita perhatikan kat sini, ya kita nampak objek kita dan kita nampak kesan pencahayaan kat sini. Tapi disebabkan tiada bayang, dia yang terhasil kat permukaan lantai ni, maka tipot kita ni nampak seolah-olah tidak ada di situ. Seolah macam kita photoshopkan dia saja, tempel letak kat situ. Okey. Berbanding kalau saya aktifkan shadow dan saya render sikit lagi. Okey, baru kita start nampak tipot tu seolah berada kat situ. Okey. So, sekejap saya ubah lagi lampu, mungkin besar sini. Mungkin letakkan dia ke depan sikit. Okey. Sikit lagi kalau saya render. Alright. So, nampak dekat situ lah. Jadi nampak kita seolah tipot tu berada di situ. Dan perhatikan disebabkan shadow juga kita boleh detect sama ada objek itu menghadap atau tidak ke lampu. Misalnya macam tipot ni, dia ada geometri yang agak lompong kat pada dalam ni. Disebabkan itu shadows tu akan nampak tembus. Patutnya muncul ni dia tertutup, tapi sebabkan geometri tipot ni memang agak minimum, jadi dia tak tutup bagi semua, maka kita boleh nampak shadow ni tembus. Jadi untuk tu saya onkan balik material editor. Okey, pada material tipot saya onkan two sided. Okey, jadi bila saya render sekali lagi, sepatutnya takkan nampak lah lompong situ lah. Okay. Alright, so one of the benefit of using shadow, kita boleh detect option permukaan yang tak menghadap ke depan lah, yang tak normal. Okay. Alright. So yang ni shadows. Okay, jangan baca submission tadi sesuai untuk nak bagi scene tu nampak lagi realistik, nampak kata objek berada di situ. Dan dalam DS Max juga dia bagi beberapa option shadows. Okay. Yang saya akan fokus untuk kali ini adalah pada tiga ni: area shadows, shadow map dan ray trace shadows. Okay. Jadi yang by default lampu standard dia akan gunakan shadow map. Okay. Shadow map ni dia nampak sedikit soft. Okay. Nampak sedikit soft dan dia akan lagi soft, dia akan lagi kabut kalau kita jauhkan dia. Okey, mimik seperti lampu sebenar lah. Okey, bila makin jauh makin dia kabur lah. Okey, tapi jika terlalu jauh, okey, dia akan mula nampak seperti pixelated. Nampak tak kotak-kotak ni? Okey, nampak tak kotak-kotak ni? Okey, so yang ni memang nature lampu shadow map lah. Okay. Of course kita boleh fine tunekan dia lagi dalam shadow param. Okey, tapi yang saya ingin tekankan sini bahawa yang ni sifat shadow map. Okey, ini sifat shadow map. Okey, dia agak macam pixelated kat situ. Okey, jadi kalau untuk pencahayaan agak dekat, dia mungkin tak nampak sangat lah kesan pixelated tu. Okey, so yang ni shadow map. Yang berikutnya kita akan tengok area shadows. Area shadows, oh bukan, mungkin area trace dulu. Okey, kita tengok area trace dulu ya. Okey, untuk area shadow, okey, bayang yang terasanya adalah sangat sharp, sangat tajam, sangat tajam. Okey, kalau saya dekatkan dia ataupun kalau saya jauhkan dia dari tipot tu, okey, kalau saya jauhkan dia dari tipot tu, okey, bayangnya masih tetap akan tajam. Cuma perhatikan bila makin jauh renderingnya makin berat. Okey, renderingnya makin berat. Okey.
Itu satu. Okey. Untuk retouch juga macam saya mention tadi, bayang agak sharp lah. Jadi kalau kita nak dapatkan efek seolah lampu yang sangat terang, sangat kuat, okey, ataupun lampu seperti pecahan dekat luar rumah, biasanya mungkin kita boleh seperti matahari ya. Okey. Jadi kita boleh gunakan lampu seperti inilah, bayang seperti retouch shadow. Okey. Alright, dan satu lagi array shadows, okay, yang kita terambil tadi tu. Okay, so array shadows dia sedikit unik. Okay, ini kalau saya render jauh. Okay, jadi agak ringan sikit lah berbanding dengan shadow tadi. Part ni mungkin tak nampak sangat, tetapi kalau dekatkan lagi pada objek, okay, dekatkan lagi pada objek, okay, misalnya sini. Okay, alright. Okay, kalau saya render, okay, satu kita akan mula nampak sedikit artifak bintik-bintik ni lah. Okay, pun sama seperti lampu shadow mat tadi, kita boleh fine tune lagi. Dua, array shadows ni kesan bayang je berubah bergantung pada jarak objek yang akan menghasilkan shadow tu dan pada permukaan yang akan terima shadow tu, bayang tu. Okey, maksudnya jarak ini, okey, berbanding dengan jarak yang ini. Okey, sini agak singkat berbanding yang ini agak jauh. Okey, jadi kalau pastikan kat bawah ni, okey, sini agak kabur berbanding dengan di sebelah sini agak tumpat bayang dia. Okey, maka jarak objek dengan permukaan yang kita bayang tu akan ada kesan lah pada pembentukan shadow tu. Okey, jangan. Okey, saya try yang lain. Okey, cuba render. Okay. So yang ni array shadows. Okay, dia nampak sedikit ada gabungan lah, ada macam soft pun ada, sharp pun ada. Okay, dari segi efek bintik-bintik ini kita boleh fine tune pada array shadows punya parameter. Okay, seperti lah macam array shadow lain. Cuma by default karakter shadows array shadows ni memang macam ni lah. Okay. Right, jadi ada paling kurang 3 ke 5 option jenis bayang yang boleh guna dalam satu scene. Okay. Alright, jadi berikutnya kita akan tengok pula ke bahagian lain, group intensity / color / attenuation. Okay. Alright, jika kita buka group ni, multiplier ni maksudnya kekuatan lampu itulah. Okey, berapa kuat lampu yang kita nak pakai, dan by default dia akan bagi tetapan satu lah, setting satu ni. Okey, kalau kita kurangkan nilai dia, dia akan makin malap. Okey, sampai ke negatif pun boleh. Alright, jadi kalau kita render sini, okey, right, ada sikit lah, okay, ada sikit sebab saya dah naikkan sikit lebih kurang 0 lebih ni, 0.25. Okey. Alright, sama juga kalau saya upkan lagi, misalnya lebih daripada 1. Okey. Alright, mungkin 2. Okey. Kalau kita render. Alright, jadi lampunya agak harsh. Bahkan kita akan mula nampak agak dosh kat sini, kesan macam sedikit dosh kat sini ya. Okey, lampu ini sangat kuat. Okey, dan kalau kuat lagi, okey, dan misalnya kalau saya guna lampu yang retouch, okey, 5. Okay. Betul-betul sangat kuat lampu ni. Okay. Dia akan nampak sedikit macam illustration dah. Okay. Soalan macam illustration. Okay. Seperti ada outline dengan shape saja. Okay. Jadi boleh kata dia dah jadi macam teknik lah. Okay. Maksud dia kalau macam nak dapat teknik soalan macam 3D ni nampak macam 2D. Jadi boleh guna trik lampu ni lah. Okay. Kita upkan dia lebih daripada 1. Okay. Alright. Jadi saya kurangkan value dia. Biasanya lah saya kalau saya guna lampu standard ni, saya cuba guna kurang daripada 1. Okey. Sebab pertama kali saya tak maulah ada efek macam dosh tadi tu. Okey,
highlight yang lebih-lebih tu. Dua, dia bagi saya option untuk saya combine lampu ni untuk dapat kesan yang lagi realistik lah, sebab ada dalam satu scene tak semestinya semuanya kena pakai lampu putih. Kadang-kadang ada satu kawasan tu kita kena kuningkan dia sikit, ada masa kita kena birukan dia sikit. Jadi pelbagai kombinasi ni insyaAllah akan buatkan scene kita tu nampak lagi cantik. Alright. Dan sebut pasal warna, di sebelah multiplier ni ada satu slot untuk kita ubah warna lampu tu sendiri. Okey. Kalau yang ni yang nampak seperti kotak kosong, sebenarnya bukan kotak kosong tapi warna putih. Okey. Alright. Dan lampu ni sifatnya aditif. Okey, maksudnya lagi banyak lampu, lagi terang. Dan dua, kombinasi cahaya akan menghasilkan warna-warna yang berlainan. Okey. Jadi contohnya macam ni, saya tukar warna lampu. Okey. Alright. Okey. Jadi bila saya render macam kes ni warna yang agak macam hijau lumut. Okey. So ini kesan dia lah. Okey, dan disebabkan permukaan yang menerima cahaya ni pun putih, maka saya akan dapat balik warna ni lah. Okey, warna yang hijau ni lah. Okey. Melainkan kalau saya kombinasikan color ini dengan warna dengan lampu yang berwarna lain. Contohnya untuk lampu ini saya letak value R. Okey. R-nya tinggi 255. Okey. Kemudian saya letak di hadapan sini. Okey. Okey, situ. Okey, kita nak lambayan dia panjang sikit. Okey. Kemudian saya duplicatekan dia, saya letak satu lagi kat sini. Okey, saya shift drag ya. Kalau yang tepitannya ni saya shift drag. Okey. Copy juga. Okey. Dan kali ini saya tukar, kalau tadi red je maksimum, kali ini saya naikkan green pula maksimum. Okey. Jadi kat sini kita dah mula nampak kombinasi warna kat sini. Okey, tu satu. Sekejap saya demo sekejap. Kalau saya offkan dua-dua wayang di sini. Okey, kalau saya render. Okey, jadi dah mula nampak kombinasi warna kat sini lah. Satu daripada lampu merah, and then satu daripada lampu hijau. Dan kat sini kita nampak dia dah mula jadi sedikit kekuningan lah. Okey, so jadi kombinasi R dengan G tadi tu. Okey, dia dah mula jadi sedikit kuning nak jingga. Okey, alright. Dan kalau saya onkan shadows, okey, untuk kedua-dua lampu ni, okey, kawasan yang sepatutnya hitam, dek lampu yang warna, misalnya lampu yang warna hijau ni, okey, contoh lampu hijau ni kat sini. Okey. Alright. Dan patutnya dia akan slow ke situ. Okey. Jadi kat sini akan sepatutnya jadi bayang warna hitam lah. Dia lampu hijau tu. Maksudnya yang ni bayang yang patutnya hasil daripada lampu hijau tu. Tapi disebabkan kawasan ini sepatutnya hitam, maksudnya tidak ada cahaya, tapi ada lampu warna lain kat sini, maka cahaya yang cahaya daripada lampu merah ni akan mula isi ruang kosong sini. Okey. Lampu daripada yang ni, okey, patutnya kita akan nampak warna merah sini. Okey, jadi kita demo. Okey, di lampu hijau kat situ, patutnya kat kawasan hitam. Okey, sebab bayang biasanya warna hitam, maksudnya tak ada cahaya. Dan disebabkan tak ada cahaya, kawasan ini diterangi balik oleh lampu yang berada kat depan ni lah. Maka akan nampak merah kat sini lah. Okey, sama juga kalau saya pergi ke lampu merah ni dan saya saya dah aktifkan ya. Okey. So kalau saya ambil view lain, misalnya pada view atas sikit. Okey. Right. Jadi kalau perhatikan, sini lampu hijau, sini lampu merah. Okey. So kalau lampu hijau bayangnya kat sini dan lampu merah patutnya bayang kat sini. Jadi kalau kita close up sikit, kita tengok. Okey. Jadi pada lampu merah yang berada kat belah kanan ni, okey, bayangnya patut hitam, tapi sebab lampu hijau kat sini, maka dia terisi dengan warna hijau lah. Sama juga macam kawasan sini, patutnya bayang hitam, dia lampu warna hijau ni, tapi sebab kosong, maka lampu merah dia fill in lah. Okey, dan untuk bagi lagi menarik, saya akan combine satu lagi lampu. Okey,
Jadi satu. Okey. That one should be nice. Okey. Dan untuk kali ni saya akan letakkan warna biru pula. Okey, RGB. Okey, RGB. Okey. Alright. So dah boleh nampak kesan warna biru kat sini. Okey. Jadi biru ni, lampu biru ni, okey, lampu biru sini. Jadi sepatutnya bayang daripada lampu biru tu, okey, akan mengalir ke situ. Okey, dan patutnya kat sinilah dia punya bayang dia kan. Okey, patutnya bayang kat sini. Dan disebabkan kawasan ni tak disuluh lampu biru, tapi disuluh oleh lampu hijau dan merah, sepatutnya kat sini akan dapat warna kuning. Sepatutnya akan dapat warna kuning. Okey, kita cuba demo. Okey, cuba render tengok. Sorry. Okey. Dan kalau perhatikan tadi, patutnya kalau sebelum saya letak lampu biru tadi, kat sini sepatutnya bayang warna hijau dan bayang warna merah. Tapi atas sebab ada lampu yang ketiga, okey, maka biru campur hijau, okey, cahaya biru campur cahaya hijau, maka kita akan dapat warna cyan kat sini. Sama juga biru campur cahaya merah, kita dapat magenta dekat sini dan kuning, dia warna hijau dan warna merah. Okey. Alright. Okey, sekali lagi. Okey, dia patut lebih ketara pada bahagian bawah tudung ni. Okey. Okey. Right. Okey, so itu contoh apa penggunaan lampu Omni ya. Jadi macam saya mention tadi, dia 360. Maksud dia menyuluh semua tempat tapi daripada satu punca. Okey, jadi dia akan suluh 360 darjah. Okey, daripada satu punca tu lah. Okey. Alright, so kita tengok option lain selain daripada Omni ya. Okey, so saya padamkan dulu lampu Omni ni. Okey. Alright. Dan kali ini saya akan letak lampu dua ni. Satu nama dia target spot, satu nama dia target direct. Satu nama target spot, satu nama target direct. Okey. Alright. Target spot saya letak di sebelah sini. Okey. Alright. Dan satu lagi nama dia target direct. Okey. Alright. So, dua-dua ni boleh kata jarak lebih kurang sama. Okey. Angle pun lebih kurang sama. Okey. Yang ni saya letakkan dia, tukar warna dia. Okey. Okey. Right. Okey, so yang warna hijau ni lampu target spot dan yang warna biru ni, okey, jenis lampu directional. Okey. So untuk lampu ni, okey, dia sedikit berbeza daripada lampu Omni ya. Okey, macam misalnya lampu target spot ni. Okey, lampu spot ni dia bentuk seperti kon. Okey, dia berbentuk seperti kon. Okey. Maksudnya suluhannya bulat. Okey, dan dia mengembang daripada satu point and then dia kembang ikut zon kon ni lah. Okey. So yang ni lampu target spot. Untuk lampu target direct pula, kalau lampu target spot, dia mulai dari satu point dan kembang. Tapi untuk lampu target direct, dia seolah seperti satu plate besar dan cahaya semua keluar satu arah daripada plate tu. Okay. Alright. Okay. So, perhatikan sini ya. Okay. So, dia mulai dari sini. Okay. Dan cahaya tu dia flow lah, okey, daripada semua tu. Dan semuanya satu hala. Okey, saya tukar warna. Okey, so yang ni. Right. So untuk lebih jelas sikit, ni cahaya ni macam ni lah. Okey. Okey, dia straight saja. Okey, dia straight saja. Okey. So untuk lampu target direct ni sesuai kalau macam kita nak buat lampu yang daripada sumber yang agak sangat-sangat jauh. Okey, misalnya matahari. Okey, misalnya matahari. Okey, so, jadi kalau matahari ni disebabkan hijau sangat, maka
bayang yang terhasil, okey, biasanya akan nampak straight saja. Okey, shape tu boleh kata maintain sama saja. Okey, berbandingkan dengan Omni ataupun jenis sport ni, dia mengembang. Dia mengembang. Okey, dia mengembang. Okey, alright. Okey, so untuk lampu spot dia kembang dan lampu direct dia lurus selari. Okey, lurus selari. Okey, dan yang ni kita boleh nampak kesannya lagi ketara kalau saya render dan saya tunjukkan dia punya shadow lah. Okey, saya onkan retail shadow ni. Okey, ni pun sama, saya onkan retail shadow. Alright. Jadi tengok render. Oh, lupa. Dua-dua lampu ni semuanya dah bawa tanah, dah label dengan plane tu. Okey, saya angkatkan dia. Okey, mungkin begitu. Right, dan kita cuba render. Okey, so mungkin ni tak pun nampak sangat. Saya adjust lagi ke atas. Macam ni. Okey, better. Okey, ni. Okey. Right. Jadi dua-dua lampu ni boleh kata suluh pada jarak yang hampir sama, angle yang hampir sama. Okey. Kedudukan pun hampir sama. Okey, tapi bentuk yang berlainan lah. Okey, jadi kalau kita cuba render balik perspektif tadi. Okey. Untuk yang lampu spot, okey, kalau kita perhatikan dia agak memanjang, agak lonjong sikit dia punya kesan lampu tu. Okey, sebabkan dia spot, maksudnya dia mengembang daripada satu spot, okey, dia kembang waktu yang dapat efek seolah macam bayang dia agak distort kat sini. Okey. So, yang ni lampu spot. Berbanding dengan lampu yang direct, okey, kalau kita perhatikan bayangnya, okey, boleh kata agak sama lah. Okey, agak sama berbanding dengan lampu yang spot. Okey, untuk lampu direct, okey, wayarnya agak maintain sama je berbanding dengan lampu yang spot tadi, dia tak kembang. Okey, so yang tu beza tu antara lampu nak pakai lampu yang spot atau lampu direct lah. Okey, tapi setting lain sebenarnya hampir sama saja. Okey, dengan lampu Omni. Cuma ada beberapa features tu agak bersesuaian lah dengan jenis lampu ni lah. Okey, misalnya di sini ada kategori nama dia directional parameters. Okey, yang ni directional parameters yang ada pada lampu target direct. Okey, kalau saya klik pada spotlight, okey, target spot maka dia akan tulis spotlight parameters. Okey, nama mungkin nampak berlainan, spotlight parameters, dan yang ni directional parameters, tapi sebenarnya fungsi hampir sama je. Okey, fungsi hampir sama. Okey, jadi misalnya untuk target spot ni, okey, saya rasa saya offkan dulu lampu directional ni. Okey, saya offkan dulu. Okey, so untuk target spot ni, kalau saya render sekarang, okey, saya akan dapat kesan yang agak sharp di bahagian awal ni, dan makin lama makin kabur, tapi agak halus. Okey, agak halus kat sini. Okey, so yang ni kesan ni kita boleh adjust di bahagian spotlight parameters. Okey, untuk lampu spotlight parameters. Okey, di bawah ni ada dua tetapan di sini, satu nombor hotspot, satu nombor fall off. Okey, satu nombor hotspot, satu nombor fall off. Okey, dan kalau kita perhatikan nombor ni, nombor hotspot lagi rendah daripada nombor fall off. Nombor hotspot lagi rendah daripada nombor fall off. Okey. Okey, hotspot titik panas. Okey, fall off istilah yang saya cuba pakai, dia menghilang lah. Okey, kat mana zone dia hilang. Okey, jadi saya kembangkan sikit kat sini. Alright, perhatikan pun spotlight tu pun kembang jugalah. Okey, mungkin ada yang tak pasal sebelum ni, tapi kat sini kita perhatikan ada dua kun. Okey, so yang kun yang luar ni adalah fall off yang saya boleh adjust tadi. Okey, dan kun yang dalam ni, okey, kun yang dalam ni, yang ni adalah hotspot. Maksudnya cahaya, okey, maksimum berada dalam zon bulat ni, dan dia akan pelan-pelan menghilang ke zone fall off ni. Okey, alright, saya bagi contoh. Kita cuba buat perbandingan. Saya render. Okey, alright. Dia nampak sini
Yang ni kalau nombor hotspot dan nombor fall off tu kalau nombornya agak rapat, okey, kita akan dapat kesan bayang kesan suluhan yang agak sharp kat sini Okey, tapi kalau kita jauhkan fall off dan hotspot, maka kita akan dapat kesan kabur kat sini. Okey, selalu kalau dalam kelas saya bila-bila budak nampak kesan ni, dia orang kata oh lampu Mr. Beat. Okey, okey, lebih kurang macam itulah. Okey. So kalau fall off dan hotspot nombornya agak jauh, maka kita akan dapat kesan kabur kat sini lah. Okey. Jadi kita boleh mimik lah, mungkin nak buat lampu daripada spotlight ke, daripada lampu kereta ke apa ke. Jadi akan buatkan si kita tu nampak lagi realistik lah. Okey, maksudnya tak adalah lampu yang betul-betul sharp ni untuk semua lampu kan. Jadi kita boleh combine. Ada mungkin kita nak lampu yang agak sharp, ada masa kita nak lampu yang agak kabur macam ni. Okey. Alright. Okey, so yang ni untuk yang directional parameters. Okey. Okey, so tadi kita dah tengok berkenaan dengan hotspot dan fall off Okey, dan di bawah ni juga ada satu option untuk spotlight, iaitu circle ataupun rectangle Okey, circle atau rectangle. Okey, by default cone ni memang bentuk bulat lah. Okey, nama pun cone kan. Okey, tapi kita boleh tukar jadi rectangle. Okey, maka lampu jadi dari cone dia tukar jadi macam bentuk piramid ni. Okey. Alright, okay. Dan kita boleh juga adjust proportion. Okay, maksudnya kita nak dia jadi square, okay, ataupun kita nak dia jadi rectangle, okay, berdasarkan aspect ratio ni lah, okay. Jadi kita boleh adjust aspect ratio ni, dia nak lonjong ke ataupun dia nak lebar, okay. So kita boleh adjust kat sini lah, okay. Alright, okay. Alright, so di bahagian atas ni, okay, ada part nama dia attenuation, okay, attenuation maksud dia menghilang, okay, lampu tu dia suluh terus menerus ke ataupun dia menghilang. Okay, untuk tu saya akan fokus dekat lampu direct lah, okay, saya akan fokus kat lampu direct, okay. Alright, di lampu direct ni kalau saya render, lupa saya nak on. Okay, kalau saya render, alright, so ini kesan dia. Okay, saya condongkan dia ke bawah lagi, okay, dan target ni saya naikkan, alright. Kalau saya render, kita dapat macam ni lah kan, okay. Mungkin saya patut tukar sikit color dia ke. Kita pakai color yang sikit terang lah, okay, macam ni, okay. Kalau kita render, okay, so yang ni lampu yang tidak ada apa-apa kesan attenuation. Jadi attenuation ni maksudnya dia menghilang. Okey, lebih kurang semua konsep macam hotspot fall off. Tapi kalau hotspot dan fall off tu lebih pada tebing dia, okey, daripada kawasan titik tengah ke kawasan luar tu. Maksud dia zon cahaya tu daripada tengah lampu tu and then dia makin hilang ke luaran lampu tu lah. Okey. Tapi macam kes yang ni, attenuation ni cahaya tu sampai setakat mana kekuatan dia kan. Okey. Jadi macam cahaya dia ada certain jarak dia akan terang dan makin lama dia makin hilang, makin kurang kuasa dia dan dia mula tak sulus tu lah. Okey. Jadi kita boleh adjust kat sini, misalnya untuk far attenuation, okay, maksudnya yang penghujung ni. Jadi saya boleh aktifkan dua-dua, use and show. Okay, dan kalau kita perhatikan kat sini, ada dua gelang warna biru, saya matikan grid. Okay, ada dua gelang warna biru, satu yang ni dan satu inilah. Okay, jadi yang paling dekat sini ni, ini nama dia start. Okay, maksudnya kat mana zon maksimum cahaya tu akan berada. Dan N ni maksudnya pada masa mana cahaya tu akan betul-betul hilang lah. Okay, jadi kita cuba ini dulu, number in default ni, cuba render. Nampak tak? Okay, jadi pelan-pelan lampu tu mula hilang. Saya ambil buat ni lah, mungkin tak apa clear sangat. Okay, saya naikkan sikit. Okay. Okay, so nampak macam kesan grading kat sini lah. Okay, jadi mula dari situ, okay, kalau kita buat perbandingan sini, jadi mula kat sini lampu tu cahaya maksimum dan pelan-pelan dia hilang. Okay, dan kita boleh saja buat nombor tu rapat, misalnya macam ni 80, mungkin saya letakkan dia 90, jadi agak rapat situ lah. Jadi efeknya kalau kita render
macam ni lah. Okay. Alright, macam ni lah. So, jadi tak sampai ke subjek langsung kan. Jadi, kita upkan sikit, mungkin 120. Okay. Alright, dan kita cuba render. Macam tu kesan dia. Okay. Jadi, attenuation ni sekali dengan spot dan fall off ni kalau kita pandai combine dia, jadi scene kita tu akan nampak lagi meyakinkan, lagi realistik. Tak adalah macam lampu tu seketul terus suluh kan. Jadi kita boleh set sampai setakat mana dia akan menerangi objek-objek yang depan dia tu. Okay, so attenuation dan effect hotspot dan fall off lah. Okay, parameters ni. Okay, alright. So macam saya mention tadi, dua-dua ni boleh kita samalah dengan apa antara direction dengan parameters. Okay, mungkin ada yang tertanya kan, apa beza free dengan target? Okay, free dengan target ya, sebab tadi saya terus tunjuk spot dengan direct kan. Okay, free dengan target ni basically teknik untuk macam mana kita basically option macam mana kita nak handle lampu tu suluh ke mana. Okay, so dulu tadi saya gunakan option target. Okey, kalau saya letak lampu spot pula kali ni, okey. Tengok kalau saya ambil free spot dan kalau saya klik sekali, terus dia akan buat lampu tu. Okey, terus dia buat lampu tu. Okey. Dan untuk yang lampu yang kategori free ni, okey, sama ada free spot atau free direct, dia tak ada target untuk kita tarik. Okey, kalau perhatikan tadi lampu yang free spot target spot dengan target direct tadi, dia ada satu tangkai kat ujung ni, jadi kita boleh guna untuk alih lah lampu tu slow ke mana. Okey, alright. Okey, dan macam kes lampu yang ni kalau free spot dia tak ada tangkai, jadi maksud dia kita kena select lampu tu dan kita kena pusing manually lah. Okey, alright. Okey, dan saya takkan kata mana yang lagi best. Sekejap. Okey, yang ni bergantung pada kegunaan scene kita tu lah. Okey, semua orang mungkin dia prefer lampu yang ada target macam ni. Jadi senang untuk dia alihkan lampu tu untuk fokus ke kawasan-kawasan yang dia nak terang tu. Okey, ataupun ada masa mungkin kita nak pakai lampu yang target ni. Okey, kita boleh linkkan dia ke objek. Jadi ke mana objek tu pergi, target tu akan ikut. Okey, misalnya kalau macam saya guna link ni, okey, right, dan saya linkkan dia ke tipot ni, okey, right. Jadi ke mana tipot tu pergi, lampu tu akan sentiasa suluh ke dia. Okey, akan sentiasa suluh ke apa? Tipot tu. Okey. Alright, okay, cuba kena ingatlah sebabkan tadi kita gunakan fungsi attenuation. Jadi kalau lampu ni belakang sangat, nanti dia akan kalau tipot ni ke belakang sangat, maka dia takkan nampak lah. Alright, okay. Alright, jadi kena beringat-ingat semualah. Okay, kat situ okay, alright. So saya buangkan rantaian tu. Okay, alright. Okey, dan yang berikutnya kita tengok pula pada bahagian bawah ni, advanced effect. Okey, advanced effect. Okey, kita fokus kat bahagian nama dia projector map. Okey, projector map. Okey, projector map. So projector map ni agak menarik. Okey, seperti nama dia akan buatkan kesan seolah macam lampu kita ni projector. Okey, bahkan map ni maksudnya gambar, jadi dia akan projectkan gambar berbanding cahaya. Okey, misalnya saya letak satu map kat sini. Okey, misalnya contohlah checker. Okey, contoh saya pakai checker. Okey, so checker kat sini. Jadi kalau saya render, mungkin tak nampak. Saya offkan dia lah attenuation ni. Alright, saya render sikit lagi. Alright, so checker dia bentuk macam pola hitam putih tu. Okey, so putih tu adalah zon yang cahaya tu ada, dan hitam adalah zon yang cahaya tu hilang lah. Jadi macam ni, macam tak pernah nampak. Jadi saya drag kat sini. Okey, saya instant. Jadi untuk saya ajar balik. Contoh kat sini dah nampak lah map yang dia pakai checker tu kan. Okey, so saya naikkan sikit tadi dia 4x4. Okey, so saya guna sikit lagi. Okey. Ini saya macam tadi. Okey, seolah macam projector lah. Okey, jadi nak buat kesan kuno-kuno macam tingkap ke.
Okay, walaupun tak ada tingkap, tapi seolah konon-konon ada cahaya main dari luar tingkap, okay, kena dia punya grill semua tu kan. Jadi kita boleh guna teknik ni lah. Okay, alright. Ataupun kita nak gantikan dengan gambar pun boleh. Okay, kita boleh gantikan dengan gambar. Dekat mana? Okay, kita tengok contoh dekat lights. Okay, dan 3D Max dia ada sertakan sampel lights yang kita boleh guna. Okay, so yang ni gambar Okay, ini gambar nampak macam agak organik, nampak ada ripple ni. Okay, yang ni nak tunjukkan apa efek konon-konon cahaya yang di dasar sungai misalnya, okay, ataupun dasar laut yang tak dalam lah. Okay, alright. Jadi kalau saya angkat lampu ni ke atas sikit, alright, okay, konon-konon matahari, dan saya besarkan sikit punya spotlight follow ni, let's say 200 kali 200, okay, nomornya akan sentiasa lebih. Okay, and then saya tukar warna dia sedikit biru. Okay, kalau saya render, nampak? Okay, right. So yang ni agak besar, saya naikkan sekitar dia mungkin 4 kali 4. Okay. Okay, dia dah boleh nampak dah macam apa, konon-konon macam apa dalam air lah. Alright. Okay, apa letak lagi situ ya. Right. Okay, so yang tu lampu projector map lah. Jadi kita boleh tukar gambar lain ni. Kita okay, kita tukar gambar lain. Misalnya gambar background. Okay. Okay. Right. So seolah macam gambar yang tembak di projector lah. Okay, ni sebabkan tiling maka dia nampak penggulan kat situ. Kita ambil satu itu. Okay. So nampak seolah apa lampu yang disuluh projector lah. Okay. Alright. Okay, so tu nama dia projector map. Dan untuk bagi dia nampak menarik lagi, kita boleh combine lampu ni dengan atmospheric effects. Okay, yang ni kesan yang agak old school sikit lah. Okay, dah lama dah benda ada. Okay, kita boleh letak sedikit kesan khas pada lampu tu. Okay, nampakkan dia nampak lagi menarik dengan kesan khas lah. Okay, jadi kita tambah satu, add. Okay, ambil volume light. Okay, untuk lampu yang direct kita buat tadi, yang kita letak gambar brush ni, kita ambil volume light, tekan open. Okay, alright, dan kita select lampu ni dan kita klik setup. Okay, dia akan keluar setting semua ni. Jadi buat masa ni saya rasa saya biar yang ni dulu. Okay, saya biar ni dulu. Okay, kalau kita nak fine tune pun boleh, tapi saya biarkan dulu. Okay, alright. Okay, nah bila saya tekan render, dia akan ambil masa sedikit lama. Okay, sebab dia perlu proses rays ataupun cahaya yang datang daripada setiap pixel gambar tu. Okay, jadi dia perlu tarik. Okay, ini mungkin video mungkin tak nampak sangat. Okay, saya tukar view lain sikit. Alright. Okay, tukar ini. Jadi directional, saya tukar ini mode spot. Okay, right. Sikit follow ni. Okay, and then saya boleh render lah. Nampak? Okay, nampak kesan dia seperti seolah macam apa projector lah. Okay, right. Okay, dah ada kesan apa ray of light. Okay, kalau kita combinekan dengan atmospheric volume light. Okay, volume light. Okay, dan perhatikan juga bila kita start pakai efek, rendering tu akan jadi sedikit lambat lah. Okay, sebab dia perlu proses data-data ni, tapi kesannya tu memang sangat menarik lah. Jadi kita boleh buat macam saya mention tadi, nampak kesan seolah macam lampu dia projector ke, ataupun nak dapatkan kesan nampak macam cahaya yang tembus daripada permukaan sungai ke dasar sungai tu ke. Okay, right.
Okey. Okey, tu contohlah. Okey. Alright. Alright. So, tu antara beberapa setting yang kita boleh belajar untuk kali ni lah. Itu pencahayaan apa secara asas lah. Okay, dan ada lagi setting yang lain, tapi untuk kali ni kita belajar yang basic-basic dulu lah. Misalnya macam tadi cakap untuk on dan offkan light, okay, bayang, multiplier lampu tu, okay, warna lampu tu dan juga kesan attenuation sama ada near far ataupun spot dan fall off. Okay. Alright, so as usual, you don't try, you don't know. Okay.